السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Kita masih lagi pada bab yang kelima, iaitu bantahan ke atas pendalilan dengan kata-kata dan tindakan Syekh Sufi serta karya-karya mereka. Perbahasan untuk bab yang kelima ni ialah berkaitan dengan kemelampauan sesetengah daripada kelompok Sufi yang mengataskan segala tindak tanduk dan juga kata-kata syekh mereka ataupun guru mereka. Walaupun kadang-kadang tindak tanduk ataupun kata-katanya itu bersalahan daripada nas Al-Quran dan juga hadis, namun perbuatan yang bersalahan itu cuba untuk dicari ruang untuk menyesuaikan ataupun selarikan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, ataupun disebut dengan mencari ruang takwil terhadap setiap tindak tanduk yang mengelirukan itu. Kita dah bahas untuk bab yang kelima ni sampai pada muka surat yang ke-83. Muka surat yang ke-83 ni ialah berkaitan dengan bantahan Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala terhadap kelompok ni. Kita dah baca pada muka surat yang ke-82 dan kita akan sambung pada muka surat yang ke-83 pada perenggan yang bermula berhubung dengan karya-karya ahli sufi, iaitu perenggan yang ketiga pada muka surat yang ke-83. Kita tengok pada perenggan yang ketiga, muka surat yang ke-83 daripada buku kita ni. Kata Al-Imam Ibn Jauzi ataupun kata penulis yang menyusunkan risalah ni, berhubung dengan karya ahli-ahli sufi, Ibn Jauzi menjelaskan segolongan ahli sufi terdahulu telah menghasilkan beberapa buah karya yang mengandungi keburukan dan hadis-hadis yang tidak sahih. Mereka juga menyuruh melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, seperti karya Harith Al-Muhasibi, Abu Abdullah At-Tirmizi, dan karyanya iaitu karya yang lain iaitu Qutul Qulub oleh Abu Talib Al-Makki, dan juga Ihya Ulumuddin oleh Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Kalau kita tengok Al-Imam Ibn Jauzi, satu orang tokoh ulama yang datang pada kurun ke-6 Hijrah, dia bukan hanya melakukan bantahan kosong, tapi dia juga melakukan khidmat terhadap bantahan-bantahan yang dia kemukakan. Contoh khidmat yang dia buat ialah mengeluarkan poin-poin yang elok, poin-poin yang okey daripada kitab Ihya Ulumuddin, sehingga dia menulis satu
ringkasan ataupun saduran dia keluarkan daripada Ihya Ulumuddin tu segala yang bermasalah, lalu dia beri nama buku yang dia tulis tu sebagai khidmat dia terhadap Ihya Ulumuddin dengan nama Minhajul Qasidin. Minhaj Al-Qasidin. Ihya Ulumuddin maksudnya jiwa kepada agama ataupun ilmu yang diperlukan oleh jiwa dalam agama. Yang mana Imam Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Imam Al-Ghazali ni dia terinspirasi menulis kitab tu daripada kitab Qutul Qulub yang lebih awal daripada Abu Talib Al-Makki. Dalam Qutul Qulub itu banyak terkandung dalamnya, bercampur padanya nas daripada Al-Quran dan hadis, terutamanya dalam bab hadis bercampur antara sahih dan dhaif, bahkan palsu pun, rekaan pun masuk dalam tu. Dan juga bercampur dalam tu ialah firasat-firasat yang tak jelas, kata-kata hikmah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, yang diambil oleh penulis iaitu Al-Makki ni sebagai sokongan terhadap bab-bab yang dikemukakan dalam kitab Qutul Qulub. Kemudian datang Imam Al-Ghazali yang membawa pendekatan yang lebih sederhana sikit. Dia tak bawa semua, sebab yang ada dalam Qutul Qulub tu termasuklah perbahasan yang skala dia tu bahrul lahud, maknanya benda-benda yang over, yang dah kita bahas pada bab yang keempat dan ketiga sebelum ni, iaitu al-wajd, membenarkan majlis simak dan segalanya, sebab nak justify kata benda tu boleh. Ini ialah benda-benda yang kalau kita tengok termasuk daripada kepincangan yang ada dalam kitab Qutul Qulub. Jadi datang Imam Al-Ghazali, dia berusaha untuk kurangkan masalah dalam kitab Qutul Qulub. Tapi ternyata Ihya Ulumuddin pun masih lagi syarat dengan hadis-hadis yang tak jelas. Sebab Imam Al-Ghazali kita maklum, dia satu orang tokoh dalam bidang fiqh dan juga usul fiqh. Kekuatan ataupun kemampuan dia dalam menilai hadis ataupun maklumat dia tentang ilmu hadis tak sekuat maklumat dia tentang ilmu fiqh dan usul fiqh. Sebab tu kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya ni pun banyak jilid. Qutul Qulub tu pun berpuluh-puluh jilid. Ihya pun berbelah jilid. Pada muqaddimah oleh Imam Al-Ghazali, dia sebut tentang keadaan diri dia dalam penilaian hadis. Sebab tu kalau kita baca muqaddimah Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali dia sebut bida'ati fil hadis muzjah. Bekalan aku dalam ilmu hadis ni tak banyak. Jadi dia mengharapkan orang yang datang lepas daripada tu untuk memberi khidmat pada buku dia. Cuma yang terjadi ialah sebahagian masyarakat yang datang kemudian mengangkat kitab ni setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi daripada Quran. Sebab tu ada sebahagian khurafat yang disandarkan kepada kitab Ihya Ulumuddin ni. Kononnya rumah yang menyimpan kitab Ihya Ulumuddin ni akan dijauhkan daripada bala, tak masuk pencuri. Sedangkan masjid yang simpan Quran ni pun orang korek tabungnya. Masjid tuan-tuan ni Quran ada, pun orang korek tabung. Tu Quran. Ni ada orang kata kalau simpan Ihya Ulumuddin ni rumah tak masuk pencuri. Jadi itu antara khurafat yang tersebar. Sedangkan Imam Al-Ghazali tidak mengharapkan ataupun tidak inginkan seperti itu terjadi. Sehinggalah datang 200 tahun selepas daripada itu ialah Imam Al-Iraqi yang memberi khidmat secara keseluruhan terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu Imam Al-Iraqi dia telah tulis satu kitab nama dia Al-Asfar fi Hamlil Asfar min Takhrijil Ihya. Lembaran-lembaran yang boleh dibawa dalam permusafiran pada menerangkan hadis-hadis dalam kitab Ihya. Cuma dia tak terangkan istilah sufi dan maksud-maksudnya, tapi dia lebih fokus kepada hadis. Cuma khidmat yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang awal sikit daripada Imam Al-Iraqi ni, dia mengeluarkan apakah konsep kesufian yang sebenarnya melalui kitab dia Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ni kalau kita tengok lebih kurang 4 ke 5 jilid cetakan. Lepas tu datang ulama yang kemudian lagi, iaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia membuat ringkasan kepada Minhajul Qasidin dengan nama Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang dicetak dengan 1 jilid saja. Yang ni lagi ringkas.
lagi mudah. Istilah-istilah yang orang kata apa, terlalu crucial untuk difahami bagi orang-orang yang tak biasa dengan alam kesufian ni dibuang ataupun tak digunakan secara berulang kali oleh penulis. Jadi itu antara khidmat-khidmat yang dilakukan. Maknanya dia bukan jenis bantah, tapi dia datangkan usaha dia cuba buat usaha dia. Sebab tu kita tengok Imam Ibn Jauzi ni antara usaha dia juga ialah dia cuba untuk membantu satu kitab yang berjudul Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Al-Imam Al-Asfahani. Kitab ni terkenal dengan cerita orang-orang saleh di dalamnya. Termasuklah karamah orang saleh dalam tu pun. Firasat-firasat orang saleh, kata-kata hikmah. Cumanya disiplin yang digunakan oleh Al-Asfahani ni tidak mengikuti disiplin ahli hadis. Menyebabkan Imam Ibn Jauzi ni dia tulis pula kitab Sifatus Safwah untuk menjelaskan kekurangan ataupun masalah dalam kitab Hilyatul Awliya tu. Maknanya Ibn Jauzi ni dia penceramah. Dia orang yang sibuk berceramah. Yang kedua, dia satu orang yang menganalisis, buat kajian dan cuba beri khidmat terhadap satu benda yang ada masalah. Contohnya isu kesufian yang memang jelas pada zaman itu berlakunya kemelampauan. Sebab kalau kita tengok, bermula pada kurun ke-5 Hijrah, membawa kepada kurun ke-6, sampailah kurun ke-7, 5, 6, 7 ni, 300 kurun ni, 300 tahun ni, 3 kurun ni, 300 tahun ni, ialah zaman sufi itu disebarkan secara meluas tanpa ada kawalan. Termasuklah amalan-amalan sufi yang menyeleweng ataupun mengelirukan. Ini antara benda yang kita tengok berlaku pada 3 kurun tersebut, 300 tahun tersebut. Jadi sebab itulah penulis dia tulis kitab Bantahan Ulama Kurun ke-6 ni, nak tunjuk kepada kita bahawasanya kejuhudan ulama pada kurun ke-6. Sebab karya tentang sufi sudah bermula pada kurun 200 Hijrah lagi. Maknanya pada zaman Imam Asy-Syafi'i hidup, pada zaman imam-imam mazhab yang 4 ni hidup, karya tentang kesufian ni dah ada ditulis. Bahkan dah sampai kepada isu Nur Muhammad pun dah ada pada waktu itu. Cuma dia kendur, lepas tu dia ada waktu, dia climax, dia tinggi. Cuma pada waktu zaman Ibn Jauzi ni dia berlaku pertembungan yang sangat dahsyat. Kalau kita baca sejarah, 100 tahun ataupun lebih kurang 80 tahun ke 70 tahun sebelum kemunculan Imam Ibn Jauzi ni, dia ada satu tokoh nama dia Abul Wafa Ibn Aqil. Yang ni Ibn Jauzi pun memuji tentang keilmuan dia. Abul Wafa Ibn Aqil ni kalau kita tengok, dia permulaan hidup dia seorang Mu'tazilah. Kemudian dia bertaubat dan dia menekuni mazhab Hambali secara bersungguh-sungguh sehingga dia menjadi salah seorang ulama dalam mazhab Hambali. Dia ni kita kira pada fasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fasa itu. Ni fasa tokoh-tokoh sufi yang hebat masih lagi hidup. Zaman Ibrahim bin Adham ni zaman tu. Kita pun tahu Ibrahim bin Adham ni walaupun dia dikenali dalam kesufian, tapi kecenderungan dia dalam ilmu fiqh pun ada, walaupun taklah secara menyeluruh. Sebab dia ni kalau kita tengok Ibrahim bin Adham ni, dia satu orang raja yang berdaulat di satu kawasan nama dia Balkh di Afghanistan. Sebab tu Ibrahim bin Adham Al-Balkhi nama dia. Sehinggalah bila mana dia rasa kedudukan tahta dia tu tidak membantu ataupun tidak menyebabkan agama dia elok, datang kesedaran nak jadi orang yang betul-betul menjaga agama, akhirnya dia lepaskan tahta dia. Maknanya diberi pada orang lain, pada kerabat dia yang lain lah. Maknanya raja pemerintah bagi negara Balkh pada waktu itu diberikan pada orang lain. Dan dia pun telah memberi kata dua kepada isteri dia. Waktu dia nak memulakan perjalanan, nak tukar dia punya pola kehidupan daripada orang yang duduk dalam istana, nak keluar jadi orang biasa. Dia kata pada isteri dia, kalau kamu nak mengikuti aku, maka kamu kena bersabar dengan aku. Sebab bermula pada hari ini, aku akan mengembara. Sebab tu dalam istilah sufi ni, dia ada satu istilah yang dia sebut sayyah. Satu orang tu bila mana dia nak baiki keagamaan dia, dia akan melakukan proses sayyah ni. Sayyah ni bahasa Arab, terjemahan standard, ianya bermaksud pelancong.
Sebab tu as-siyahah ialah pelancongan. Tapi bagi orang sufi, sayah ni ialah bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk melihat keadaan manusia dan pergi ke tempat yang orang tak kenal dia. Sebab kebiasaan orang sufi ni, dia orang tak akan duduk di tempat yang orang kenal dia, melainkan dia akan pergi jauh. Dan benda tu dia ambil daripada amalan tabi'in, iaitu Uwais Al-Qarani. Tabi'in pada zaman Umar Al-Khattab. Sebab pada zaman Umar Al-Khattab, ketika mana Uwais Al-Qarani datang ke Madinah sebagai pembantu bagi kafilah daripada Yaman, bukan sebagai orang yang datang untuk berdagang ke apa, dia hanya pembantu. Dan sebelum pada tu pun Nabi dah sebut tentang kemustajaban doa seorang lelaki daripada Yaman ni, daripada tempat nama dia Wadi Qaran. Sebab tu nama dia ialah Uwais bin Amir Al-Qarani, nama dia. Bila mana Nabi sebutkan tentang diri dia, Nabi minta para sahabat cari dia dan minta doa pada dia, walaupun dia seorang tabi'i. Kerana kesalehan dia, kerana akhlaknya yang baik, dan juga dia punya bakti kepada ibunya tu menyebabkan darjat dia tu tinggi, seakan-akan lebih tinggi daripada sahabat. Uwais Al-Qarani, bila mana Umar dapat dia, dan Umar sebutkan hadis Nabi selepas daripada dia diminta oleh Umar untuk berdoa, lalu Umar memberitahu Nabi sebut sekian-sekian waktu hayatnya tentang seorang lelaki daripada Yaman. Sebab tu kami ni hampir berbelah tahun menunggu kabilah daripada Yaman ni untuk melihat ada tak daripada kalangan kabilah Yaman ni Uwais Al-Qarani. Bila mana dia tahu, orang mula kenal dia, apa yang dia buat? Dia pilih untuk meninggalkan Madinah. Dia nak pergi ke tempat lain, dia nak pergi ke Iraq. Bila mana dia nak pergi ke Iraq, Umar kata, biar aku hantar utusan supaya gubernur di Iraq ni pergi ke tempat yang elok. Dia kata tak perlu, biar orang kenal aku sebagai orang biasa saja. Dia sampai di Iraq dan akhirnya dia bekerja dengan satu orang biasa, sehinggalah pada waktu beberapa tahun seterusnya, orang-orang Madinah ni ada nak pergi ke Iraq dengan sebab urusan perdagangan. Waktu tu Umar beritahu, kalau kamu pergi ke Iraq, carilah seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarani dan beri hadiah kemuliaan ni. Sebab Umar nak bagi dekat dia, tapi dia tak nak. Bila mana lelaki Madinah tu pergi, dia pun cari, dia jumpa lelaki ni, dan orang tidak melihat Uwais Al-Qarani sebagai orang yang mulia pada waktu itu, melainkan orang biasa, orang kerja bawahan. Sehinggalah diberitahu oleh utusan Umar ni, diberi hadiah. Akhirnya dia melarikan diri sekali lagi. Dan para ulama memang tak boleh menjelaskan di manakah keberadaan terakhir Uwais Al-Qarani. Daripada sikap dia suka lari tempat orang tak kenal tu, para ulama sufi melihat untuk menjaga momentum hati ni supaya tak lalai, sentiasa hati itu kuat tawakalnya, kita kena duduk tempat orang yang tak kenal. Ni pandangan orang sufi. Tak kata wajib buat macam tu. Hatta kalau kita tengok apa nama ni, Abdul Qadir Al-Jilani pun, dia pada peringkat awalnya memilih pandangan itu. Hidup ni jadi orang biasa je, tak perlu jadi orang-orang yang memegang jawatan penting. Akhirnya dia tarajuk, dia tarik balik pandangan tu, dia menjadi orang yang besar dalam masyarakat. Sebab tu dia, kalau kita tengok, last kali jadi guru besar dalam fiqh Hambali dan juga guru besar dalam bab tasawuf tu. Mana dia pernah melalui fasa sayyahin tu. Cuma nak sebutnya Ibrahim bin Adham ni dia ambil daripada itu. Dia beritahu pada isteri dia, kalau kamu nak sabar dengan aku, kalau kamu nak hidup dengan aku, kamu kena sabar. Sebab aku tak tahu aku akan balik bila. Waktu dia nak tinggalkan negara dia tu, dan of course dia bukan tinggal kosong macam tu je lah. Mesti dah ada persiapan harta bekalan yang dia beri kepada isteri dia untuk dia tinggal lama ni. Waktu dia tinggalkan tu, isteri dia tengah mengandung. Dia beri pilihan, kalau kamu nak sabar dengan aku, kamu sabar, ataupun aku ceraikan kamu dan kamu balik ke keluarga kamu. Kamu hidup sebagai orang perempuan yang ada aktiviti lah, ataupun ada kebebasan. Tapi isteri dia pilih untuk bersabar. Dan akhirnya dia meninggalkan isteri dia lebih kurang 18 tahun. Perbuatan dia tak salah sebab dia dah beri kata dua. Dia dah beri pilihan. Dia sama macam Umar bin Abdul Aziz, bila mana dia naik jadi Amirul Mukminin, dia beri pilihan kepada isteri dia. Sekarang kita nak hidup jadi orang biasa. Kita tak nak hidup jadi orang mewah dah. Dulu waktu Gubernur Madinah kita dah mewah. Sekarang ni kalau kamu nak hidup dengan aku, kamu kena tahan. Kemewahan dah tak ada. Ataupun aku ceraikan kamu, aku hantar kamu balik kepada keluarga family kamu. Ini Umar bin Abdul Aziz dia buat. Bila mana
isteri dia diberikan pilihan tu, isteri dia pilih untuk bersabar. Sebab tu kau tengok orang-orang yang kita kategorikan sebagai orang-orang saleh ni, orang yang kita sebut sebagai aulia al-asfiya ni, wali-wali yang sibuk menyucikan diri daripada terlekatnya dunia, mereka ni asalnya orang yang ada harta dah, bukan daripada kalangan orang yang memang tak ada harta. Sebab kalau kita tengok pandangan orang sufi ni pun ada asasnya. Mereka melihat Nabi sendiri daripada keturunan yang mulia dan kaya, iaitu Quraisy. Kita jangan ingat Nabi ni satu orang yang miskin pada semua fasa hidup dia. Tak. Nabi ada fasa-fasa hidup Nabi, terutamanya sebelum diangkat jadi Rasul umur 40 tahun tu, ia ada fasa Nabi ni hidup dalam keadaan yang ada harta. Cuma Nabi memilih dengan dia punya kebangsawanan kabilah dia tu, Quraisy, Nabi pilih jadi orang biasa. Tak nak jadi orang-orang yang dikenali ataupun orang yang mudah diberi kedudukan seperti mana Quraisy yang lain. Dia macam zaman kita ni tuan-tuan, bila mana kita tengok orang-orang yang datang daripada negara-negara yang kaya, contoh orang daripada Brunei ke, orang daripada Qatar ke, Emirat ke, dia pilih nak hidup sebagai orang biasa. Ini negara-negara yang kita kata kurang orang miskin. Sebab tu kalau orang datang minta sedekah, contoh ada orang datang ustaz mana daripada Brunei minta sedekah di Masjid Repuh ni untuk pembinaan tahfiz, kita pun tak percaya, biar betul Brunei tak ada duit macam tu. Ataupun orang pada Emirat ke pakai jubah bukan main kemas, jubah tak berkedut, curah air pun tak tembus, tiba-tiba dia kata saya nak minta derma sikit di Masjid Repuh ni, boleh 500 pun okey dah. Kita pun tak percaya, dia ni Emirat, dia ni datang pada Qatar. Tapi ada orang dia pilih untuk jadi macam tu, dan dia tidak meminta-minta. Dia tak minta-minta. Cuma saya nak sebut, inilah antara kecenderungan orang sufi, dan dia orang tidak menjadikan benda tu sebagai semua orang kena ikut. Tak perlu. Sebab sahabat pun macam tu. Inilah pola hidup. Bila mana satu orang dia tahu diri dia kalau dapat jawatan tinggi, dia akan rebah, dia memang akan rosak, ibadah dia terganggu, kewajipan dia terganggu, maka dia pilih untuk menjadi orang yang jauh sikit daripada benda tu. Itu pilihan diri. Dan kita tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Jadi orang sufi ni sebelum mereka dilemahkan dengan ujian, mereka pilih untuk menjadi orang biasa dengan menyibukkan diri dengan bersabar dengan taat, iaitu bersabar dengan buat ibadah, berbanding bersabar dengan menghadapi mihnah yang kita tak jangka kita berjaya ataupun tidak. Kita dah sebut sini berapa kali. Antaranya ialah Ibn Rajab Al-Hambali, ketika mana dia syarahkan hadis daripada Arba'in 40, iaitu hadis Arba'in Imam Nawawi tu, dia kan ada tulis syarah Jami' Al-Ulum wal Hikam, itu syarah kepada hadis 40 Imam Nawawi. Bila mana hadis tu sebut, ada satu hadis tu Nabi sebut tentang as-sabru diya, kesabaran itu ialah punca cahaya. Dia pun sebut sabar tu ada 3 jenis. Yang pertama sabar dalam taat, yang kedua sabar dalam tahan diri supaya tak buat benda yang Tuhan larang, yang ketiga sabar ketika mana kena musibah. Dia kata sabar yang paling mulia ialah sabar dalam taat, sebab kita memilih untuk taat. Dan sabar yang paling low class sekali lah sabar dalam musibah, sebab kita tak boleh pilih, kita kena sabar. Kita duduk sihat elok, tiba-tiba Tuhan uji kita kanser, terlantar, tak boleh bergerak mana, kita kena sabar, tak ada pilihan. Kita tak boleh gagahkan diri, saya tak kira kanser tak kanser, kaki putus ke saya nak berjalan. Akhirnya kita menyusahkan orang. Tapi kalau kita sabar, saya berhenti kerja sebab saya nak jaga salat 5 waktu, itu ketaatan yang kita pilih. Ataupun saya pilih untuk tak nak naik pangkat kerana saya nak menjaga mak ayah saya. Saya ada jumpa satu orang pegawai polis, naik pangkat saja daripada biasa private, naik pangkat saja. Pergi jumpa dia punya ketua dia. Ni yang cerita ni ketua lah, waktu saya kuliah di satu ibu pejabat polis ni. Dia baru naik pangkat, tak kena tukar ke mana, duduk di pejabat yang sama, cuma dia naik pangkat. Dia pun kata, saya tak nak, bagilah pangkat ni pada orang lain. Betul, ketua dia tanya, kenapa tak nak? Dia kata, bila mana naik pangkat, banyaklah kerja yang saya kena buat. Sekarang ni saya tengah jaga 2 orang anak saya yang ada penyakit cerebral palsy apa tah, penyakit otak tu lah. Okay, 2 orang. Dan isteri saya yang lumpuh. Dengan pangkat private ni, yang kerja tak banyak ni, yang jenis jaga trafik, go stop ya,
Saya ada masa untuk jaga. Tapi kalau saya naik saja, naik narkotik apa semua, saya sibuk. Malam saya kena tinggal. Jadi saya pilih naik ada orang biasa. Itu saya nak bagi faham lah. Ada orang dia pilih. Ada orang dia pilih nak jadi orang. Jadi terkejutlah ketua ni. Biasa orang bila naik pangkat dia nak lah. Tapi ada orang dia tak nak sebab dia tahu bila naik pangkat naik sekali dengan jam kerja dia. Walaupun memang dalam kontrak tu tulis 8 jam ke, tapi dia akan ada kerja-kerja emergency yang kita kena buat. Jadi dia tak nak diri dia tu terperangkap dengan benda tu sehingga dia mengabaikan anaknya dan isterinya. Ini antara pilihan manusia. Itulah yang dipilih oleh para sahabat dulu. Sebab tu kita tengok pada zaman Umar Al-Khattab, jawatan gubernur ni lah jawatan yang tak diidamkan oleh para sahabat. Sebab dia orang melihat kalau jadi gubernur sibuk, tak sempat buat ibadah. Dan dia orang melihat eloknya masyarakat itu ialah dengan adanya kelompok yang beribadah. Kita ni tuan-tuan tak kena bala kerana ada di kalangan komuniti masyarakat kita ni ada yang hafal Quran betul-betul, ada yang semayang masjid betul-betul. Kita ni memang jenis culah dah, hafal Quran pun tak ingat, Fatihah pun tukar. Jadi ada orang tolong ambil tanggungjawab tu. Wujudnya makhluk-makhluk seperti ini menyebabkan kita yang lalai ini tertahan azabnya, tertahan murka Tuhan tu. Jadi dia orang rasa dia orang nak sibuk. Sebab tu isteri-isteri para sahabat, mereka ni memang sangat-sangat berharap suami mereka tidak dipilih untuk menjadi gubernur. Kerana takut tanggungjawab tu naik. Dia beza dengan zaman kita. Zaman kita ni memang berharap untuk dipilih. Zaman tu berharap untuk tidak dipilih. Dalam keadaan berharap untuk tak dipilih, Tuhan menyempurnakan keadaan manusia pada zaman itu. Tapi taklah kata, makna katanya kita ni memang kena menjauhkan diri daripada semua kedudukan-kedudukan yang penting. Cuma kalaulah kita dipilih naik ke satu jawatan, kita waktu naik tu, naik juga sekali perasaan nak ubah diri. Bukan naik dengan perasaan kesombongan. Sebab ada orang dia naik pangkat, dia naik kesombongannya, naik keegoannya. Sebab bila mana Tuhan mengangkat, ada benda yang kita kena turunkan, iaitu keegoan. Ini ialah benda-benda yang ada dalam kesufian. Benda tu penting. Maknanya taklah semua bab kesufian itu ditolak. Jadi Ibn Jauzi ni dia nak tarik benda-benda itu daripada buku Ihya Ulumuddin ni. Dia tak nak yang pergi mimpi tu, dia tak nak yang tu. Dia nak pergi kepada benda-benda yang lebih bersifat al-asfiya, iaitu penyucian jiwa. Kemudian kita tengok lagi apa yang dia sebut. Ibn Jauzi menghalakan kritikan beliau kepada Abu Talib Al-Makki dalam karya beliau Qutul Qulub kerana memuatkan di dalam karya tersebut hadis-hadis yang batil. Begitu juga dengan selawat di siang hari dan waktu malam hari yang tidak mempunyai sandaran yang kukuh dan lain-lain. Maknanya dia buang selawat-selawat yang tak jelas, amalan-amalan yang memang kacau daripada apa yang Nabi tunjukkan. Beliau juga memuatkan dalam karyanya itu i'tiqad yang rosak dan juga kata-kata, iaitu sesetengah ahli kasyaf berkata. Dia suka guna perkataan tu. Abu Talib Al-Makki dalam kitab dia Qutul Qulub, dia selalu bawa qala al-mukasyafun, berkata ahli kasyaf. Jadi seakan-akan kata-kata tu begitu besar, lebih besar pada hadis Nabi. Yang ni yang nak ditolak oleh Ibn Jauzi ni. Bukalah buku tasawuf tinggi mana pun, tidak akan ada ahli tasawuf yang boleh menandingi sucinya jiwa Nabi. Itu yang dia nak bawa. Kesemua itu adalah ucapan kosong belaka. Beliau juga menyebut dalam karya tersebut yang Allah Azza wa Jal mentajalli atau menjelma kepada wali-walinya di dunia. Yang ni yang dia nak buang, iaitu fahaman hulul dan ittihad yang ada dalam kitab Qutul Qulub. Ibn Jauzi dia nak buang yang tu. Seterusnya beliau mengemukakan kata-kata Abu Talib Al-Makki ketika memasuki kota Baghdad, ketika menyampaikan nasihat, muka surat 84, kepada orang ramai yang berkumpul di sekitar beliau, iaitu kata-katanya, tidak ada yang lebih memudaratkan kepada makhluk selain daripada Khaliq. Kata-kata yang mengelirukan. Abu Talib Al-Makki ni waktu dia, diri dia tu dipenuhi dengan keasyikan dunia kesufian yang mengelirukan tu. Dia masuk kota Baghdad, dia pun bercakap. Maknanya di tengah lapangan kota Baghdad tu lah. Sebab kota-kota dulu ni dia ada pintu masuknya, lepas tu dia macam ada satu ruang untuk berkumpul. Biasanya pemimpin lah, biasanya pengumuman-pengumuman penting daripada penguasa. Dia naik-naik
tempat macam tempat tinggi, dia terus kata tidak ada yang lebih bahaya kepada satu orang tu melainkan penciptanya. Ini masalah, mengelirukan. Kata-kata dia tu menyebabkan orang jadi takut nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Sepatutnya dia perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semua ni memang kena mendekatkan diri kepada Tuhan. Maksud daripada Abu Talib Al-Makki, dia nak kata daripada kata-kata dia ni, tidak ada benda yang lebih mudarat pada makhluk melainkan Khalik. Maksudnya ialah bila mana satu orang tu merapatkan diri dia dengan Tuhan, maka Allah Ta'ala akan memperhebatkan penjagaan dia kepada satu orang tu. Sebab tu kita tengok sahabat, bila mana dia orang buat kesilapan tu dibuat oleh orang munafik, tapi hukuman dia beza. Contoh kita tengok dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ni munafik ramai tak pergi. Datang beri alasan, confirm menipu. Alasan dia ialah alasan menipu. Seorang kata sakit, seorang kata family dia macam ni. Padahal dia orang takut. Pertama, Tabuk tu jauh, 1000 km pada Madinah. Yang kedua, takut tak sempat tuai hasil kurma yang mula berbuah pada waktu tu. Jadi orang munafik ni datang jumpa Nabi, seorang demi seorang, pergi rumah Nabi beritahu. Tiba-tiba ada 3 orang sahabat. 3 orang ni tak munafik. Dan 3 orang ni ada sebab. Hakikatnya ada sebab. Tapi dengan sebab dia orang ni orang yang dekat dengan Tuhan, dia orang tak buat ibadah tu, dia menyebabkan tercalanya dia punya kedudukan tu lebih berbanding si munafik itu. Satu orang yang dah biasa buat ibadah, walaupun dia tinggal ibadah yang orang awam memang tak buat juga, tapi bila mana dia tertinggal, ia ialah satu benda yang mencalarkan dia. Contoh satu orang yang biasa melazimi salat jemaah di masjid bersama, dia mungkin tertinggal satu, pandangan dia tu lain, orang akan tengok lain, dan Tuhan melihat dia pun lain. Dia kalau orang yang dah selalu tak pergi kelas, contoh saya bagi contoh kalau sekolah, yang jenis selalu tak pergi kelas, dia datang pun tidak memberikan kehebatan pada guru yang mengajar. Contoh tuan-tuan yang ada cikgu ke pensyarah ke apa, kita ada anak murid pelajar yang jenis tak datang sekolah. Daripada satu sesi tu 5 hari je datang. Tiba-tiba dia datang. Takkan kita kata alhamdulillah bagus dia ni datang berkat kelas kita. Kita tak kata apa-apa dekat dia. Bahkan mungkin kita kata ada ke tak ada ke sama je dia ni. Tak ada lagi bagus. Kita kata macam tu. Tapi kalau pelajar yang bagus, yang baik, tiba-tiba hilang, perhatian tu lebih. Contoh macam Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia selalu lazimi kelas Imam Abu Hanifah, tiba-tiba hilang. Seminggu hilang. Hari-hari Imam Abu Hanifah tanya, dia ni mana? Kan pelajar yang selalu pergi kelas, yang memang selalu aktif dalam kelas, faham semua ilmu, sehari dia tak pergi, dia macam besar bagi orang yang mengajar tu. Besar. Dia ni pergi mana? Hari-hari tanya. Tanya kawan dia, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebab Abu Yusuf dengan Asy-Syaibani ni memang geng sekelas lah. Kalau pergi kuliah pun pergi sekali. Abu Yusuf Asy-Syaibani pun, Hasan Asy-Syaibani pun lost contact, tak tahu dia pergi mana. Seminggu baru datang. Ada sebahagian riwayat itu sebulan baru datang. Datang-datang terus tanya, kenapa tak datang lama? Dia kata dia terpaksa bekerja sebab terputus bekalan. Maknanya family dia ni, ayah dia ataupun mak dia ke, ayah dia lah kot, sakit menyebabkan dia kena kerja untuk sahara family. Dan dia pun tak cukup duit bekal untuk belajar. Kata Imam Abu Hanifah, kalau tak cukup duit bagi tahu aku. Start pada tu Imam Abu Hanifah ni akan tanya dia dan bagi dia. Bila mana dia kata macam tu, Imam Abu Hanifah tu bagi pada dia 1000 dinar. Ambil duit ni. Jangan kerja. Jangan kerja. Kamu kena datang kuliah. Sebab tu kita tengok dalam dunia ni, dia akan ada orang-orang yang menjalankan kerja, menuntut ilmu, mengajar ilmu. Orang-orang macam ni tak boleh dibebankan dengan kerja-kerja yang berat. Sebab kalau dibebankan dengan kerja yang berat, kualiti ilmu yang dia dapat ataupun kualiti ilmu yang dia nak beri tu akan drop. Sebab tu kita tengok orang yang kerja mengajar, dia dimuliakan dengan diberi gaji. Tak kira lah mengajar apa pun. Mengajar masjid ke, cikgu mengajar sekolah ke, pensyarah ke, itu ialah tugas mengajar. Sebab daripada zaman dulu lagi memang macam tu.
Dia ada kelompok orang Islam ni yang akan diberi keprihatinan. Terutamanya pemerintah lah beri keprihatinan. Sebab tu dia orang ni tak boleh diberi kerja. Kalau zaman dulu kena jahit baju ke, ataupun kena turun buat bendang juga sekali, tak boleh. Sebab kalau dia orang buat benda tu, dia orang akan collapse, dia orang akan hilang fokus. Masalah zaman sekarang ni susah. Orang yang duduk dalam bidang tu pun terpaksa kerja juga. Sebab dia terpaksa cover sara hidup dia. Ini antara kesedaran yang masih kurang dalam kalangan masyarakat kita. Bahkan lebih teruk lagi, ada suara sumbang kata tunggang agama. Yang memang tunggang agama tu memang tunggang agama lah, tak dapat dinafikan. Ada sebahagian orang-orang ahli ilmu yang palsu, tak ada ilmu pun, tapi pandai cakap 2-3 patah, retoriknya kemas, dianggap sebagai ahli ilmu. Tapi ada orang yang berilmu betul, memang ada ilmu. Dan orang yang ada ilmu ni sifat dia tak suka dah expose diri dia sebagai orang ada ilmu. Kita yang kena tahu dan kena perasan tanggungjawab. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh pun, menjadi fardu kifayah untuk satu kampung, satu bandar, satu negeri melahirkan mujtahid di tempat dia. Cuma yang kita tengok sekarang kan, antara tempat yang pesat melahirkan orang-orang yang berkhidmat, terutamanya berkhidmat kepada kitab Allah ni, di mana tuan-tuan? Di Gaza hari ini, di Palestin. Tu tempat yang bangunan hancur lebur, makanan tak cukup. Gaza ni setahun menghasilkan 20,000 orang penghafal Al-Quran setahun. Gaza tu yang sekolah tak ada aircon, yang keadaan bangunan dia, Gaza ni kecil-kecil pada Perlis lagi, dengan kepadatan penduduknya 2 juta mungkin lebih kurang, ataupun 1 juta lebih. Maknanya kalaulah Zionis lancarkan peluru di mana-mana kawasan dalam Gaza, pasti akan ada orang mati. Tapi nak keadaan yang terkepit macam tu, Gaza melahirkan setahun 20,000 penghafal Quran mahir. Bukan hafal Quran lepas tu tak ingat, hafal dan mahir. Sebab tu dalam Hamas ni, dalam Brigade Al-Qassam ni, dia ada satu batalion nama dia Katibatul Huffaz. Kerja dia hafal Quran. Sebab benda ni memang wujud pada zaman dulu pun. Sebab tu tengok pada zaman-zaman dulu, khalifah-khalifah seperti Abbasiyah, Umayyah ni, dalam peperangan menghadapi musuh, dia akan ada satu orang ustaz, kerja dia banyak baca Quran, lepas tu banyak berdoa. Dia tak dibenarkan pegang pedang pun, tak boleh benar. Kerja dia lah buat benda tu. Sebab tu antara tabi'in yang terkenal, yang bernama Muhammad bin Wasi', kerja dia ialah dia akan join semua perang. Kerja dia lah orang beri sejadah dekat dia, dia pun berdoa. Setiap general yang bertugas memimpin tentera Islam di atas arahan khalifah untuk pergi serang musuh ni, ataupun pergi buka negara ni, wilayah ni, setiap kali bawa Muhammad bin Wasi', tidak ada general Islam melainkan dia orang kata tangan-tangan ataupun jari-jari Muhammad bin Wasi' yang diangkat ketika mana berdoa lebih tajam daripada pedang-pedang yang dihunuskan untuk menghentam musuh di medan perang. Sekali dia berdoa, pertolongan Allah cepat tu. Sebab apa? Dia orang yang fokus, orang yang memang semayangnya banyak, cakapnya kurang, mengarut tu kurang lah, nak sibuk orang pun kurang, apatah lagi nak bergaduh dengan orang, lagi kurang masa. Jadi ini antara benda yang ada dalam komuniti Islam yang perlu ada, memang perlu wujud pun. Sebab ianya bahagian daripada kemuliaan. Jadi orang-orang sufi ni dia nak ambil position ni, tapi kadang-kadang cara dia ambil tu tersasar. Sebab tu yang pergi kepada nak bertapa, nak bersuluk, lepas tu pergi pada melampau lagi, yang jenis nak makan sejenis je, nak makan benda putih semua, benda warna lain tak nak makan, ataupun nak makan jenis nabati, ataupun apa yang kita sebut nabati ni bahasa Melayu dia vegetarian, ataupun benda yang di tumbuhan lah, nabati ni tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan semula jadi, tak nak makan yang jenis barang berdarah, yang tu dah ada unsur melampau. Tapi dalam masa yang sama, mewah pun tak boleh juga. Dia hanya seimbang di antara kedua. Jadi Ibn Jauzi antara tokoh yang memang lawan benda ni, dalam kuliah dia, dalam tulisan dia, dalam apa-apa saja. Dia bukan hanya orang yang hentam, tapi dia cuba menutup hentaman-hentaman yang dia buat itu dengan cara dia bagi cadangan. Okey, yang betulnya macam ni. Buku Ihya Ulumuddin bukan kena bakar, tapi kena buang yang tak betul. Itu saja.
Lepas tu pakai. Buku Qutul Qulub, kitab Qutul Qulub Al-Makki, buang yang tak betul. Kita masukkan yang ni. Kita beri ruang untuk azan dulu. Okey. Kita sambung sikit lagi. Jadi apa yang nak disebut oleh Ibn Jauzi itu ialah kecenderungan kelompok sufi yang nak beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Sebenarnya kecenderungan kelompok yang menyeleweng ni ialah datang daripada sifat ta'ajjul ataupun tergesa-gesa tu. Nak cepat sangat jadi orang-orang yang melakukan amal ibadat tanpa ada sifat sabar untuk belajar apa ibadat yang betul. Sebab tu penyelewengan ataupun berlakunya kekeliruan dalam kelompok sufi ni ialah bila mana ada orang tu dia cepat nak beramal tapi dia kurang nak belajar amalan apa yang sepatutnya dia kena beramal. Sebab tu dia akan dapat ilham-ilham yang pelik. Sebab tu yang adanya unsur wajd dan lain-lain. Ini antara benda yang berlaku lah. Sebab tu dalam muka surat yang ke-84 ni, Ibn Jauzi pun dia sebut antara benda yang dia kritik dalam kitab Qutul Qulub oleh Abu Talib Al-Makki ialah dia macam nak justify majlis simak tu ialah majlis menuntut ilmu yang elok. Simak ni kita dah sebut baca syair, bergendang, ataupun sama kita ni kita sebut sebagai majlis qasidah lah apa. Ataupun yang di atas namakan dengan nama berselawat sekian tu. Tanpa kita mention lah apa saja. Cuma ada orang menyangka itu ialah benda yang ada punca ilmu, manba'ul ilm, sedangkan dia bukan. Antara kitab yang dikritik juga ialah kitab Haqiqatut Tafsir oleh As-Sulami, Abdul Rahman As-Sulami. Yang ni pun dia banyak mendatangkan tafsir Al-Quran daripada firasat-firasat orang sufi yang tak jelas amalan dia. Jadi sebab tu antara bantahan itu dikeluarkan kerana adanya karya-karya ni. Selain pada tu ialah As-Silmi dengan Sunanus Sufiyah. Ini antara yang dikritik oleh Ibn Jauzi. Dan antara karya yang dikritik juga ialah Risalah Al-Qushairiyah oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Tanpa menafikan, semua risalah ni ada poin-poin kebaikan dia yang tak dapat untuk kita nafikan. Cuma saya rangkum je lah muka surat 84 juga muka surat yang ke-85 ni. Itu antara kitab-kitab yang dibantah oleh Ibn Jauzi. Dalam masa yang sama dia cuba berikan poin-poin yang berenah daripada kitab tu untuk ditarik keluar dan disampaikan kepada masyarakat. Kalau macam zaman kita ni, antara tokoh yang buat kerja ni ialah ihsan ilahi zahir untuk seluruh dunia umat Islam ni. Melalui kajian-kajian kitab-kitab dia berkaitan dengan penyelewengan dalam sufi. Apa-apa sajalah. Kalau di Malaysia kita ni, kita tengok antara yang banyak ambil dapatan daripada ihsan ilahi zahir itu ialah Maulana Asri daripada Kelantan. Dan antara kelompok sufi yang agak kuat dan hebat dia punya orang kata apa penyelewengan dan kekeliruan itu ialah kelompok yang disebut dengan Brelvi. Di Malaysia dia tak sampai dengan nama Brelvi. Dia sampai dengan nama Tijani. Dia tak sampai dengan nama Brelvi. Antara tokoh besar dalam Brelvi ni ialah Maulana Abdul Razak Breli. Brelvi tu ambil daripada nama kampung di India iaitu Kampung Brele. Tempat tinggal Maulana Abdul Razak. Maulana Abdul Razak ni orang yang melalui sistem pengajian Deobandi yang elok. Maknanya nama Maulana maknanya dah habis. Daurah Kutub Sittah tu habis. Cuma dia ada satu kecenderungan dia minat benda pelik. Dia minat mimpi, dia minat firasat-firasat orang-orang yang dianggap sebagai orang yang sahibul karamah. Sehinggalah datang pentaksub dan keluarlah kelompok yang dinamakan dengan Brelvi. Lepas pada Brelvi dia keluar dengan Tijani. Dan antara benda besar untuk tarikat Tijani ni ialah kepercayaan terhadap selawat Fatih. Selawat Fatih ni selawat macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatami lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Selawat itulah kalau tuan-tuan dengar orang duk baca itulah selawat Fatih. Ada kepercayaan khusus selawat Fatih ni. Dan ada negeri-negeri di Malaysia yang tertentu ni kuat dia punya pengaruh dia sebab dibantu oleh orang-orang atasan yang duduk dalam pentadbiran agama. Tanpa saya
mention lah negeri mana. Cuma adalah bahkan di satu negeri tu masjid tu macam memang yang dimiliki oleh kelompok Tijani dan telah diberi keizinan oleh mufti di negeri itu untuk dibuat program dan dia orang duk baca selawat Fatih ni. Bahkan ada negeri menjadikan selawat Fatih ni sebagai bahagian daripada teks khutbah Jumaat. Tuan-tuan carilah 14 buah negeri, tolak perlih tinggal 13. Tuan-tuan cari negeri mana yang khutbah negeri dia ada selawat Fatih. Negeri itulah yang saya maksudkan. Saya tak nak sebutlah negeri mana, nanti orang kat penat pula nak bergaduh dengan orang. Cuma memang ada lah, benda tu ada. Bahkan pembaca-pembaca khutbah di negeri itu, kalau dia tak baca selawat Fatih ni, sebab negeri tu dia ada universiti yang terkemuka di Malaysia ni. Universiti yang hebat lah, mana universiti yang tempat orang belajar agama. Ada sebahagian pensyarah yang, ni saya baru dapat cerita, sebahagian pensyarah di situ naik baca khutbah di masjid universiti tu, tak nak baca selawat Fatih ni sebab dia tahu kepercayaan tak betul. Dihubungi oleh pegawai Jabatan Mufti dengan arahan Mufti itulah. Pukul 2-3 pagi telefon. Kenapa tak baca? Bunyi nak suruh baca. Sebab selawat Fatih ni baca sekali sama dengan 300 kali khatam Quran. Sangat jimat tenaga. Tuan-tuan baca Qul Allah 3 kali, bawa sekali khatam. Ni satu selawat 300 kali khatam. Kepercayaan tu datang daripada Tijani. Tijani tu datang daripada Brilwi. Sebab tu kalau tengok Tijani ni dia berkembang pesat di India dan Pakistan. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tarekat Tijani dia akan keluar geng-geng pakai serban warna hijau. Tapi ada setengah kawasan pakai serban putih semua. Duduk ramai-ramai, dia baca selawat Fatih dia tu lah. Lepas pada tu dia akan ada satu sesi dia macam menerima wajib daripada guru. Dia macam ada satu syekh seorang duduk atas kursi tinggi tu, kursi macam mimbar tu. Lepas tu orang ramai duduk bawah semua. Lepas tu dia akan ada orang akan beratur panjang salam dengan dia tu. Dia macam ada satu renjatan elektrik yang akan berlaku. Sebab saya tengoklah video tu macam orang menggeletar. Itu ialah proses transfer data. Dia macam cocok USB. Okay, transfer data, okay, you get data. Aduh tu dia akan menggetar. Kalau yang jenis ada problem dalam diri dia, ini kepercayaan kelompok dia lah. Kalau ada problem, data tu akan diterima dengan hanya macam orang kena renjatan elektrik biasa lah, macam bergetar macam tu. Tapi kalau dia tu macam jiwa dia kotor, ni yang macam bulan pertama masuk kelompok, maknanya dia banyak hantu dalam badan dia. Yang ni dia akan menjerit, dia akan meracau. Bahkan dalam satu video tu dia berlari satu masjid. Masjid tu besar lagi daripada masjid ni. Dia macam main polyentry keliling. Itu masih lagi dalam proses menyadur diri dia ni. Tapi itulah yang ditentang oleh Ibn Jauzi hakikatnya. Sufi tak salah secara total, tapi tidak dapat dinafikan dalam Sufi ada kelompok yang menyeleweng. Untuk kali yang akan datang kita akan tengok bantahan Ibn Aqil pada muka surat 85. Bantahan Ibn Aqil ni lebih awal berbanding Ibn Jauzi. Nanti kita cerita akan datang Ibn Aqil ni siapa dia. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.